peranan ataupun tugasan bagi sifat iradah. Berbeza dengan sifat qudrat. Qudrat peranan dia menciptakan. Qudrat peranan dia menciptakan, menjadikan sesuatu yang telah dikehendak oleh Allah. Adapun iradat peranan dia menentukan sahaja. Adapun yang membuat apa yang ditentukan oleh Allah Taala itu peranan sifat qudrat. Ibaratnya begini, iradat tugas dia merancang, qudrat melaksanakan apa yang telah dirancang oleh Allah. Contohnya ni perhimpunan kita sekarang ni. Perhimpunan kita ni telah dikehendaki oleh Allah sedia kala lagi. Maka yang menggerakkan kita, hati kita, anggota kita, yang menghimpunkan kita di sini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya yang menggerakkan dan menghimpunkan kita. Jadi perhimpunan kita ni muwafakat dengan apa yang telah Allah aturkan sedia kala lagi. Saya duduk di sini, abang tu duduk situ, abang tu duduk di situ, abang tu duduk di situ. Semua ini masuk dalam iradat Allah. Boleh faham tak tu? Segala sesuatu. Maknanya abang takkan duduk kat sudut tu kalau bukan Allah yang kehendak. Kiaslah yang lain-lain. Kiaslah yang lain-lain. Meskipun demikian itu pada hakikatnya haram kita berkata demikian tadi. Sebelum perkara itu berlaku, sebelum maksiat itu berlaku, kita menjadikan alasan takdir Allah itu sebagai hujah dan alasan untuk memudahkan kita membuat maksiat. Tengoklah malam ni, kalau seandainya Allah Ta'ala telah mentakdirkan sedia kala lagi, kalau Allah Ta'ala mengendaki malam ni aku akan pergi buat maksiat di Melaka Raya itu, kau akan pergi. Betul tak perkataan tu? Betul, perkataan tu betul. Tak menyalahi akidah perkataan tu. Tapi haram hukum berkata demikian. Haram berkata demikian kerana seseorang itu menjadikan sebagai alasan takdir Allah Ta'ala itu untuk bermudah-mudah melakukan maksiat. Jadi haram hukumnya, walaupun pada akidahnya betul. Kalau malam ni Allah Ta'ala tentukan aku pergi berjudi, maka malam ni aku akan pergi berjudi. Kalau malam ni Allah takdirkan aku pergi minum arak, dia akan pergi minum arak. Padahal belum berlaku lagi. Cuma dia menjadikan hujah itu sebagai alasan untuk dia bermudah-mudah melakukan maksiat yang konon-kononnya nanti di hari kiamat dia tidak dipersalahkan oleh Allah. Jadi jangan berkata begitu. Dan seandainya dia berkata begitu, hujah tadi tu, kerana menghalalkan perbuatan tadi, dia nak menghalalkan perbuatan zina, dia nak menghalalkan perbuatan judi, maka dijadikan alasan takdir tadi sebagai alasan untuk membolehkan dia buat, menghalalkan perbuatan itu. Maka kata musannif ni, tengok, jika qasad ia akan lari daripada sebelum ni lagi, sebelum ni, kalau dia berkata demikian dengan niat nak menghalalkan perbuatan maksiat itu, maka merosakkan akidahnya, jadi kafir, na'udzubillah. Menjadikan dia kafir, jadi murtad, na'udzubillah. Dia kata kalau Tuhan takdirkan malam ni dia minum arak, maka halallah dia minum arak. Na'udzubillah min zalik. Kalau Allah takdirkan sedia kala lagi malam ni dia pergi berzina, maka halallah aku berzina. Malam ni tak ada masalah berzina sebab Allah yang takdirkan. Jadi tak jadi haram benda tu. Na'udzubillah. Jadi kafir, murtad, terkeluar Islam. Wajib bertaubat dengan taubat nasuha, mengucap syahadah balik. Segala amal kebajikannya dihapuskan oleh Allah. Na'udzubillah. Itu jaga akidah itu. Ini nak buat amal ni bukan senang. Nak buat amal bukan senang, mana nak buat amal payah. Kena berperang, kena berjuang, kena berkorban. Tapi nak membinasakan ibadah itu sangat mudah. Abang-abang kat sini, kakak-kakak kat sini nak hancur leburkan pahala umrah, pahala haji, pahala sedekah, pahala zakat, mudah. Mengumpatlah. Ataupun berdengkilah.
nescaya terhapuslah pahala amal ibadat yang dah dilakukan berpuluh-puluh tahun ni tadi. Jadi nak buat ibadat ni payah. Nak merosakkan dia sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Nak pergi haji, berapa lama nak kumpul duit? Nak pergi haji. Tiba-tiba dah dapat buat haji, buat umrah, kita tak jaga lidah kita, mengumpat, padam semua. Penat tak buat? Penat. Rugi tak? Rugi. Tapi kerugian yang bangsa akhirat tu tak nampak. Betul? Sebab tu kita tak kisah. Sebab tu kita tak kisah kalau amal kita dibinasakan oleh Allah. Sebab kerugian tu tak nampak. Cuba kalau kita mengumpat berdengki, duit kita dalam bank tu hilang. Cocok-cocok balik kan, tengok kosong baki. Padahal baru masuk. Mana pergi ni? Rupanya balasan daripada Allah sebab berdengki mengumpat. Agak-agak nak mengumpat lagi tak? Tak sanggup dah kita dah. Sebab kerugian tu nampak. Ada pun kerugian yang bangsa akhirat ni tak nampak, tapi wajib percaya adanya kerugian akhirat. Itu nama iman. Iman ni maksud percaya kepada sesuatu perkara yang tak boleh dilihat dengan mata kepala kita. Dan kita tapi meskipun perkara itu tak dapat dilihat dengan mata kepala kita, kita yakin adanya pahala, adanya dosa, bertambahnya pahala, berkurangannya pahala, bertambahnya dosa. Wajib kita beriman kerana perkara itu dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mustahil bersifat dusta. Jadi orang yang betul-betul yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sangat-sangat yakin berlakunya kebinasaan amal kebajikan tadi. Dia yakin sungguh kalau dia mengumpat, segala pahala amalnya akan dipindahkan kepada orang lain. Dia yakin sungguh perkara itu. Oleh yang demikian dia berusaha menjauhkan dirinya daripada sebab apa tadi? Keimanan dia dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak berani nak mengumpat. Sebab apa? Aku nak buat amal bukan mudah. Nak kena perang dengan dunia, dengan nafsu, dengan makhluk, macam-macam lagi. Kalau tak boleh nak beribadat. Lepas tu nak beribadat tu pula nak kena belajar pula. Kalau tak belajar, salah cara buat ibadatnya. Jadi banyak belanja. Nak menghasilkan satu pahala tu banyak pengorbanan. Sebab itu hikmah Allah Ta'ala menjadikan payahnya nak menghasilkan pahala ni supaya kita sayang pahala tadi. Sebab bukan mudah nak menghasilkan walau satu pun pahala. Bagi orang yang mengerti betapa payahnya, sukarnya nak meraih satu ganjaran pahala ini, dia akan jaga baik-baik pahala ni. Dia tak akan bermudah-mudah membuat benda yang merosakkan pahala ni. Biasanya adatnya kalau sesuatu perkara itu sukar diperolehi dan dia sangat-sangat bernilai, kita akan jaga sebaik-baik. Kita akan jaga sebaik-baik. Kita akan jaga sungguh-sungguh. Kita akan pastikan keselamatan dia. Benda tu akan berada di sisi kita kekal. Sebab kita tahu benda ni payah nak dapat. Dan dah lah payah nak dapat, bernilai pula. Begitulah juga pahala. Orang yang jahil saja mengatakan pahala tu mudah nak dapat. Kita kutip sampah, belum tentu dapat pahala lagi. Kalau akidahnya salah, kalau keikhlasannya tidak ada, ataupun timbul dalam hati ujub, atau selepas daripada ibadat tu dia mengumpat, dia berdengki, habis pahala. Jadi bukan mudah nak dapat satu pahala dan nak jaga pahala tu. Cuma orang yang jahil saja mengatakan senang je buat, Allah Ta'ala bagilah pahala. Buat ibadat, Allah bagilah pahala. Kalau betul cara buatnya, nak buat ibadat ni ada pantang larang, ada syarat rukun, bukan suka-suka. Sebab tu disuruh belajar supaya tahu bagaimana cara untuk melakukan ibadat yang menghasilkan pahala. Kena belajar. Kalau tak, kita akan buat ikut nafsu, padahal cara buatnya tidak mentepati syarat dan rukun, yang akhirnya nak mendapat pahala kebajikan tu cuma menjadi angan-angan sahaja. Wal'iyadha billah min dhalik. Nanti mati tercengang, ya Allah, mana pahala kebajikan? Dulu atas dunia aku buat macam-macam. Tolong orang sini, tolong orang sana, sedekah sini, sedekah sana, zakat sini, zakat sana. Mana pahala ya Allah? Rupa-rupanya salah cara buat. Sebab apa salah cara buat? Sebab waktu hidup dulu tak ada masa nak ambil tahu cara nak buat ibadat. Maknanya tak ada masa nak belajar agama. Sibuk dengan urusan dunia pagi, petang, siang, malam. Na'udzubillah. Baik. Itu cerita iradat. Jadi jangan sesiapa pun
menjadikan alasan takdir itu untuk bermudah-mudah membuka ruang untuk melakukan dosa dan maksiat. Tak boleh, hukumnya haram. Dan kalau dijadikan alasan takdir Tuhan tadi kerana nak menghalalkan perbuatan itu, maka jadi murtadlah dia. Demikian lagi tiada haru berpegang dengan hujah yang tersebut. Maknanya kita nak kata ini dah semua takdir Tuhan, maka janganlah hukum aku. Contohnya dijadikan hujah tadi itu untuk nak melepaskan diri ini daripada dijatuhkan had ataupun takzir ataupun denda. Dia dah mencuri. Cukup syarat, cukup saksi, dia mencuri. Lalu ditangkap dan nak dijatuhkan hukuman. Lalu dia berhujah, jangan hukum aku kerana benda ni semua dah ditakdirkan oleh Allah. Jadi dijadikan alasan takdir tadi untuk nak melepaskan diri daripada denda ataupun daripada balasan. Daripada balasan ke atas diri dia dengan sebab dosa yang dia buat. Tak boleh. Maknanya tetap dijalankan hukuman itu. Tetap dijalankan hukuman itu. Walaupun alasan yang dibagi tadi memang betul. Jadi kata Tok Hakim, dengan ini saya menggugurkan hukuman ke atas kamu kerana memang semuanya takdir daripada Tuhan. Seronok macam tu. Saya kena tangkap je dah takdir. Okey, lepas beres-beres. Curi kena tangkap apa? Dah Tuhan takdir? Tak ya juga. Beres, gugur kes. Naik macam tu. Jadi akidah benda lain, syariat benda lain. Jadi tak boleh. Baik, jika qasad ia lari daripada had atau takzir dengan sebab dosa itu, maka jika qasad ia akan menegah cerca orang atasnya, maka harus baginya berhujah dengan demikian itu. Adapun kalau seseorang itu berhujah dengan takdir Allah tadi di atas dosa dan kesalahan ataupun maksiat yang telah dilakukan, tengok nombor 18 bawah tu, dia ada tulis. Artinya dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya. Jadi dia dah bertaubat, dia dah kembali kepada Allah, dia dah tinggalkan zaman kejahilan dia, zaman kemaksiatan dia, sekarang dia dah berubah dah. Tapi orang masih lagi duk sebut-sebut tentang kejahatan dia. Orang masih lagi mengungkit-ungkit tentang dosa dan maksiat dia, sedangkan dia dah bertaubat kepada Allah. Maka di sini harus dia menjadikan alasan takdir Allah tadi sebagai hujah untuk menyelamatkan dirinya daripada cercaan manusia. Dulu-dulu tu semua tu adalah aturan daripada Allah. Allah yang aturkan. Zaman dulu tu aku muda-muda tu buat begini begitu, semuanya itu aturan daripada Allah yang ada hikmahnya. Pun sekarang aku dah tak buat lagi dah benda-benda tu. Itu merupakan pengalaman dan ilmu bagi diri aku untuk mendidik generasi aku supaya tidak melalui jalan yang pernah aku lalui dulu. Kerana Allah Ta'ala dah memberi kepada aku rasa sendiri. Betapa kotornya, betapa jahatnya, betapa jijiknya diri aku ni waktu duduk dalam suasana yang demikian. Tidak solat, tidak peduli halal haram, tak peduli dengan ilmu dan sebagainya. Jadi cukuplah pengalaman itu untuk diri aku, dan aku pastikan insya-Allah generasi aku tidak akan melakukan perkara yang sama. Sebab aku dah tahu dan aku dah rasa sendiri betapa menyesalnya duduk dalam keadaan begitu. Itu hikmah. Nampak tak? Jangan kita ingat Allah Ta'ala jadikan perkara maksiat itu sia-sia. Allah tidak menjadikan sesuatu perkara itu sia-sia. Kita mengatakan benda tu jahat, kita mengatakan benda tu tak elok, kita mengatakan benda tu sia-sia kerana kebodohan kita sendiri. Padahal maha suci Allah daripada membuat sesuatu yang sia-sia. Dia menjadikan sesuatu dengan penuh kebijaksanaan. Ada hikmah. Berapa banyak orang yang jadi orang yang baik atas pengalaman jahat dia dulu. Yang mana? Jadi orang saleh, jadi waliullah. Dengan sebab apa? Ilmu yang dia dapat waktu Allah uji dia dengan maksiat dia. Nampak tak? Sekarang dia jadi sebaik-baik orang. Dan dia pula orang yang jadi macam ni, dia takkan mudah mencerca, mencela orang yang seperti dia dulu. Sebab dia dah rasa betapa payahnya nak menyelamatkan diri daripada penjara maksiat pada waktu itu. Sedangkan dia nampak kebaikan, tapi dia tak mampu nak buat kerana tak dapat taufik daripada Allah. Jadi orang yang macam ni dia mengerti. Kalau sekarang dia jumpa orang-orang yang sama waktu macam dia dulu, dia akan cuba memberi nasihat dengan penuh hikmah. Dia tak akan cela, dia tak akan cerca macam kita yang tak faham. Dia dengan pengalaman dia tadi,
Waktu dia duduk dalam dosa dan maksiat dulu, dia nampak orang sembahyang, orang tutup aurat, orang mengaji, tapi dia tak ada kekuatan nak buat. Dia puas perang, dia puas lawan, tak mampu. Di situ menyedarkan dia betapa dia senantiasa bergantung dan berhajat kepada pertolongan Allah. Maka begitulah juga keadaan manusia yang sekarang ni kita tengok mereka buat dosa dan maksiat. Samalah macam kita dulu. Nampak tak? Kita tak boleh meninggalkan maksiat pada waktu itu kerana tidak diberi taufik oleh Allah. Begitulah orang lain sekarang. Jadi jangan mudah-mudah mencela orang lain. Itulah hikmah, pelajaran dan pengalaman Allah Ta'ala dudukkan kita dalam maksiat tadi tu. Menjadikan kita orang yang mengerti. Maknanya dia tak akan mencela orang sebarang. Dia akan memberi nasihat sebab dia dah lalui benda itu. Itu hikmah dia. Orang yang tak pernah duduk macam tu, dia tak tahu betapa payahnya nak menyelamatkan diri pada maksiat tu. Kita ni mujur Allah Ta'ala bagi taufik. Boleh mengaji, boleh semayang. Kalau Allah tak bagi, kalau Allah Ta'ala tak kehendak, boleh sujud. Jangan kata sujud, nak terlintas nama Allah dalam hati pun mustahil. Baik, jadi kalau nak jadikan hujah untuk nak mengelakkan cercaan manusia, hukumnya harus tidaklah haram. Dulu-dulu tu semua takdir Allah, tapi aku bersyukur Allah Ta'ala ajar aku macam tu. Yang mana faedahnya aku saja yang faham. Ini faedah daripada dosa dan maksiat aku dulu-dulu, aku je yang faham. Makna aku dah rasa sendiri betapa bahayanya duduk dalam kejahilan. Cukuplah, aku tak nak generasi aku jadi macam aku. Mulai daripada dia akan lahirlah generasi yang baik-baik, yang ambil berat dengan agama, punca daripada kesedaran ibu bapa dia tadi dah. Tu hikmah, nampak tak? Allah Maha bijak. Sebab tu jangan meragui ilmu Allah. Jangan ragu-ragu, jangan pertikai. Dan tiada haru baginya redha dengan maksiat. Yang tak boleh redha dengan yang namanya maksiat. Yang namanya maksiat. Apa maksiat? Melanggar perintah Allah je lah. Itu yang tak boleh kita suka. Redha tu mana suka, ataupun redha tu mana setuju. Minum arak tu, minum arak tu maksiat, maka jangan setuju dengan perbuatan minum arak. Itu maksud redha tadi. Jangan redha dengan perbuatan minum arak. Jangan redha dengan perbuatan dedah aurat. Jangan redha dengan perbuatan zina. Kerana zina, minum arak, berjudi tadi, itu namanya maksiat. Itu jangan redha. Aku tak suka yang namanya minum arak, aku tak suka. Yang namanya berjudi, aku tak suka. Aku tak redha maksudnya. Adapun tuan si pelaku dosa dan maksiat itu jangan dibenci. Faham tak? Si pelaku maksiat itu jangan dibenci. Yang disuruh benci perbuatan maksiat itu. Adapun tuan yang melakukan maksiat itu, kita kena sayang dia, kena bimbing dia, kena selamatkan dia. Tapi oleh kerana kejahilan kita buang, kita benci dengan tuan-tuannya sekali. Dah siapa nak menyelamatkan dia? Siapa nak menyelamatkan dia kalau contohnya orang yang macam tu dipinggirkan oleh orang yang baik-baik? Siapa nak bimbing dia? Siapa nak tegur dia? Siapa nak nasihat dia? Takkan kawan-kawan yang sama waktu dengan dia? Nampak tak? Sebab tu yang disuruh benci diri maksiat, bukan tubuh badan orang yang membuat. Tubuh badan orang tu sama macam kita. Dia berhajat kepada pertolongan Allah, kita pun berhajat kepada pertolongan Allah. Hari ini kita boleh semayang mengaji dengan kehendak Allah, dia tak dapat lagi sebab dia tak ditentukan oleh Allah. Tak mustahil Allah pusingkan keadaan. Yang kita hari ini semayang, yang hari ini botol mineral di tangan kita, tak mustahil esok lusa botol arak di tangan kita. Betul tidak? Siapa berani jamin dia takkan buat maksiat di masa akan datang? Kita tak berani jamin. Sebab apa? Kita tahu apa yang kita dapat nikmat ni semata-mata rahmat daripada Allah saja. Sebab tu jangan sombong. Kita boleh semayang, kita boleh mengaji, kita boleh buat amal, jangan sombong, kerana ini pinjaman. Jangan sombong dengan keturunan kita yang baik-baik. Tak mustahil anak cucu kita akan melakukan dosa yang lebih teruk daripada orang lain. Tu kita kena ingat. Apa yang kita dapat ni nikmat. Sebab tu kena syukur, bukan sombong. Syukur, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan kau kekalkan nikmat ni pada diri aku, pada ahli keturunan aku. Macam tu, bukan sombong. Oh, aku keturunan orang soleh-soleh, anak-anak aku soleh-soleh, semayang semuanya. Itu keturunan tak boleh pakai. Jijik.
Na'udzubillah. Jangan sombong. Kamu tak tahu apa benda yang menanti kamu di masa hadapan. Kemudian jadi ingat tu, diri maksiat tak boleh. Kalau kita redha dengan maksiat, contoh kita redha dengan perbuatan minum arak tu, yang namanya minum arak tu kita setuju. Kalau orang tanya, awak setuju tak dengan minum arak? Contohlah nak bagi terang jelas yang nama redha tadi tu. Redha tu makna suka, redha makna setuju, ataupun like like makna suka kan. Tengok dalam media ada maknanya video maksiat ataupun gambar-gambar maksiat, tengok redha tak? Kalau like tu makna redha lah tu, suka kalau dia redha dapat dosa. Dosa bukan dosa buat maksiat, dosa redha dengan maksiat. Bukan dosa buat maksiat, dosa redha tu. Jadi tak boleh redha dengan maksiat. Redha maksiat dapat dosa maksiat tadi. Orang minum arak, kita redha dengan perbuatan minum arak, dapat dosa minum arak tu. Orang murtad, dia redha murtad sampai ke diri dia. Na'udzubillah. Sebab tu kalau ada orang keluar daripada agama murtad, kita wajib benci. Jangan kata aku seronok. Aku seronok. Dia murtad, aku seronok. Aku setuju dia murtad. Murtad kita sekali. Rosak akidah kita. Na'udzubillah. Jangan. Itulah pentingnya ilmu, nampak tak tu? Ilmu ni tak rugi kita belajar. Makin banyak ilmu, makin banyak penjaga kita. Makin banyak yang menasihati kita. Makin banyak yang mengingati kita. Tak sama macam harta. Makin banyak, makin kita banyak masa nak kena jaga dia. Tidur malam pun tak lena. Pusing kiri, pusing kanan, tengok tingkap. Oh, ada lagi kita. Tak lena, tengok. Oh, ada lagi kita. Okay. Ilmu dijaga kita. Contohnya kita nak cakap sesuatu, ilmu tadi Allah akan ilhamkan, akan ingat balik apa yang kita belajar. Oh, tak boleh cakap begini. Nanti jatuh dosa, nanti jatuh haram. Dah selamat kita. Tapi kalau tak ada ilmu, tak ada yang mengingatkan. Itu yang ikut cakap aja. Apa terlintas cakap, apa terlintas buat. Na'udzubillah. Tak ada penjaga. Ilmu ni jaga kita. Dan ilmu inilah yang akan teman kita masuk dalam liang lahat besok. Buntunglah orang yang Allah pilih. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah pilih kita belajar. Mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat ini sampai kita mati. Dan nikmat belajar agama ni Allah bagi juga pada anak bini kita, keturunan kita sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan tiada harus redha dengan maksiat, dan jika adalah ia maksiat dikehendaki oleh Allah sekalipun daripada pihak keadaan ditegah daripadanya, kerana bahawasanya redha dengan maksiat itu maksiat pula. Makna perbuatan suka dengan maksiat itu adalah satu maksiat, tu maksud dia. Minum arak tu dah tentu dah maksiat. Suka dengan minum arak tu adalah salah satu jenis maksiat pula yang lain. Contoh macam meninggalkan solat, maksiat dah. Meninggalkan taubat itu pula satu maksiat yang lain. Padahal setiap kali kita jatuh dalam melakukan dosa wajib bertaubat. Tiba-tiba kita tak nak bertaubat, jadi maksiat yang lain pula. Cas satu saman lagi. Satunya saman tak solat, satu lagi saman tidak bertaubat. Kerana bertaubat itu wajib. Begitu. Dan wajib redha dengan maksiat. Jangan keliru ramai yang keliru ni dalam bab ni. Tadi kata jangan redha dengan maksiat. Ni pula. Dan wajib redha dengan maksiat pula dah. Macam mana tu? Baca sampai habis lah. Jangan baca sikit. Dan wajib redha dengan maksiat daripada pihak keadaannya maksiat yang berlaku dalam diri kita tadi, contohnya dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi tilik kepada, contohnya tilik kepada diri kita ni yang dulu-dulu duk bergelumang dengan dosa dan maksiat yang macam-macam tu. Hanya Allah Ta'ala dengan kita je lah yang tahu apa yang kita dah buat tu. Jadi tilik kepada perkara itu berlaku di dalam kehidupan kita adalah semata-mata dengan kebijaksanaan perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di situ wajib kita redha. Aku redha dengan apa yang Allah Ta'ala dah aturkan dalam diri aku. Maksiat aku yang dulu-dulu tu semua aturan daripada Allah yang penuh dengan hikmah. Jadi aku redha ya Allah.
Kerana kau yang terlebih mengetahui. Kerana kau yang terlebih mengetahui. Kadang-kadang Allah balakan kita dengan maksiat apa? Sebab apa? Sebab kita ni kadang-kadang sombong dengan taat kita. Bila kita duduk dalam taat, kita jadi sombong. Sebab itu Allah nak menjaga hati kita daripada lupa diri. Allah jatuhkan kita dalam maksiat. Jadi dia terkawal. Dia tak syok sendiri. Dia tak syok sendiri. Sebab kita ni kalau buat ibadat pagi, petang, siang, malam tak jatuh dalam maksiat, dia mula nak mari rasa lain dah. Dia dah mula nak rasa macam malaikat dah. Maka Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala sayang dia, Allah jatuhkan maksiat supaya terkawal dia, supaya dia sedar yang mana ketaatan yang dia buat itu semata-mata rahmat Allah. Jadi dia berhati-hati, dia tak akan berani nak mencela orang. Sebab dia tahu aku boleh semayang ni, Allah tolong besok lusa aku tak tahu lagi lah boleh semayang tidak. Sebab dia ingat. Tapi kalau Allah tak balakan kita, kadang-kadang kita perasan baik, jatuh dalam maksiat. Dah, mana hebatnya kita? Mana yang hebatnya kita yang kita nak sombong mencela orang lain? Kenapa kita boleh jatuh dalam maksiat hari ni, sedangkan dosa yang kita jatuh tadi tu buat dosa kecil je? Kenapa kalau hebat, kalau kuat, kenapa boleh terjatuh walaupun dosa kecil? Mana hebatnya kita? Nampak tak tu? Allah nak sedarkan kita. Kalau kita hebat sangat, kenapa boleh terjatuh dalam dosa kecil? Mana hebat kita? Yang semalam tu, yang kita dah mula pandang lekeh pada orang lain, aku lebih baik daripada dia, aku lebih soleh daripada dia, aku lebih takwa daripada dia. Mana dia? Mana hebatnya? Jadi Allah nak jaga hamba ni tadi. Dan orang-orang yang duduk dalam maksiat serta dia menyedari dirinya hina, keji, kotor, jijik, bergantung, berhajat kepada Allah semata-mata, dan meminta ampun kepada Allah di atas kesilapan dan kesalahan dan taksir diri dia, lebih mulia kedudukannya di sisi Allah berbanding orang yang duduk dalam taat tetapi hatinya sombong. Allah lagi benci orang yang taat tapi sombong. Allah kasih orang yang duduk dalam maksiat tapi sedar diri, sedar dirinya yang dirinya hina dengan Allah, sedar dirinya yang dia bergantung dengan Allah, yang dia tak mampu nak buat taat kalau tidak ditolong oleh Allah. Sebaliknya orang yang boleh buat taat, merasakan hebat dirinya, hebat ilmunya, dan memperlekehkan orang lain, maka orang yang macam ni sangat-sangat dibenci oleh Allah, walaupun pada zahirnya nampak macam orang soleh, nampak macam orang soleh ada. Na'udzubillah. Allah jauhkan. Dan wajib redha dengan maksiat dari pihak keadaannya. Jadi kalau orang tanya, awak redha tak dulu yang awak pernah buat begitu dulu? Awak redha tak dengan aturan Allah tu? Mana saya redha? Kerana Allah dah merancang yang terbaik untuk saya. Boleh fahami? Jangan kata aku tak boleh terima takdir. Jangan. Aku tak boleh terima takdir. Sejarah hidup aku yang dulu tu duk bergelumang dengan begini. Aku tak setuju dengan aturan Allah. Tak patut Allah buat macam tu. Jangan. Siapa kita nak menghukumkan tidak patut pada Allah? Orang yang kata tak boleh terima takdir, orang yang merasakan bahawasanya aturan Allah Ta'ala itu tidak sempurna. Dah kalau sempurna, kenapa bangkang? Kalau yakin aturan Allah itu sempurna, kenapa tidak setuju? Seandainya sekarang Allah Ta'ala tanya kita lah, seandainya sekarang ni Allah Ta'ala tanya kita, kenapa tak setuju dengan takdir Allah? Kita nak jawab apa? Aku lebih tahu, aku lebih pandai. Kita nak jawab apa? Konon-konon lah. Baik kita buat ujian dulu sebelum kena tanya kat sana esok. Untuk orang yang suka menyalahkan takdir, untuk orang yang suka menyalahkan takdir, tak boleh terima takdir, kalau seandainya sekarang ni Allah Ta'ala tanya kita, kita nak jawab apa? Kenapa kau tak setuju dengan apa yang aku dah aturkan? Kita nak jawab apa? Ada tak jawapan agak-agak? Kalau satu dunia ni pun kita kumpulkan manusia bagi alasan masing-masing, alasan yang tak sama, satu pun takkan diterima oleh Allah. Kita nak jawab apa? Tak patut ya Allah. Dah, yang patutnya macam mana? Yang patutnya macam mana? Ingat, Allah takkan ikut kehendak kita. Kita yang hamba kena patuh, kena taat, kena akur dengan kehendak Allah. Ingat, Allah sesekali tak ikut arahan kita.
Allah sesekali tidak akan menurut kehendak kita, tetapi kitalah yang wajib redha dengan kehendak Allah. Kerana apa? Dia yang terlebih mengetahui. Betul ke tidak? Kadang pada kita, pada sangkaan kita, benda tu tak baik untuk kita, tapi di sisi Allah benda tu baik untuk kita. Macam tadi ya, baik tak jatuh dalam maksiat? Tak baiklah. Kita nak jadi orang baik, betul? Maknanya maksiat tu tak bagus pada kita, tapi pada Allah, jenis macam kita ni jatuh dalam maksiat lebih menyedarkan kita daripada duduk dalam taat sentiasa yang boleh menjadikan kita sombong. Tu contoh. Jadi wajib bersangka baik dengan Allah. Pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Tapi diri kita yang duduk dalam maksiat tu tak boleh dah nak redha. Kena bencilah dengan diri kita yang buat maksiat tu. Bukan setuju dengan diri, makna ya Allah aku tak suka diri aku ni, masih lagi tak boleh meninggalkan dosa ni. Asyik tak semayang aja, asyik mengumpat aja, rasa seronok aja, dedah aurat dalam keadaan rasa tak bersalah. Ya Allah, aku tak suka dengan diri aku yang macam ni, buat maksiat macam ni aku tak redha. Macam tu. Lepas tu minta tolong, ya Allah bagilah taufik, bagilah pertolongan supaya aku boleh meninggalkan maksiat-maksiat ni ya Allah. Macam tu Allah nak suruh kita ni sedar yang kita ni sentiasa bergantung, berhajat kepada Allah. Dan wajib redha dengan maksiat daripada pihak keadaannya maksiat. Maksiat dikehendaki oleh Allah Ta'ala kerana bawahnya redha dengan hukum Tuhan yang mukhtar Jalla wa'ala. Maknanya wajib redha dengan hukum, yakni hukum ni mana keputusan Allah. Wajib redha. Wajib redha dengan keputusan Allah. Kerana apa? Dia yang maha mengetahui segala-gala perkara. Mengetahui segala perkara, meliputi ilmu Allah Ta'ala itu zahir batin, perkara yang dah berlalu, yang sedang berlaku, yang lagi akan datang, semuanya telah ada di dalam ilmu pengetahuan Allah. Itulah maha sempurnanya pengetahuan Allah. Dan mustahil lawannya, lawan iradat. Habis dah sifat yang wajib bagi Allah, iradat. Faham dah tu iradat. Iradat maknanya sifat penentu ataupun sifat kehendak Allah. Peranan dia menentukan sesuatu. Baik, lawannya, lawan iradat ni apa? Lawan bagi iradat. Jadi iradat ini sifat yang mesti ada pada Allah, sifat yang wajib ada pada Allah. Adapun lawannya, lawan iradat ni yang dipanggil apa? Tidak mengkehendaki. Dan mustahil lawannya iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Itu mustahil lah. Kita nak kata Tuhan tu tak ada kehendak. Kehendak lawannya tidak berkehendak lah. Kehendak tu mana menentukan. Kalau Allah tidak bersifat dengan iradat, maknanya Allah tidak menentukan. Iradat tu mana sifat penentu. Kita kata muridun. Muridun tu mana Tuhan yang maha menentukan. Muridun mana Tuhan yang maha menentukan. Sifat dia iradat. Iradat tu nama bagi sifat dia, itu sifat penentu. Allah tu yang menentukan. Dengan sifat iradatnya Allah menentukan sesuatu. Allah menentukan sesuatu itu dengan iradat dia. Baik, kalau Allah Ta'ala tidak ada iradat, boleh tak Allah nak menentukan sesuatu? Kalau seandainya Allah tidak bersifat dengan iradat, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan penentu, adakah Allah boleh menentukan? Jawabnya tak boleh lah nak menentukan, tak ada iradat. Nak menentukan macam mana tak ada iradat? Apa jadi? Apa yang akan terjadi seandainya Allah Ta'ala itu tidak memiliki iradat? Bolehkah wujudnya 7 petala langit dan bumi ini kalau Allah tidak memiliki sifat iradat? Jawabnya mustahil akan ada makhluk kalau Tuhan tidak mengkehendaki. Dalam Quran dah sebut dah fa'alul lima yurid, dia buat apa yang dia kehendak. Jadi apa-apa yang ada ni semuanya dengan kehendak Allah, dengan maksud kalau dia tidak mengkehendaki, perkara itu tidak akan berlaku. Jadi kalau Allah tidak ada kehendak, mustahil kita ni tak akan wujud kalau Allah tak kehendak. Jadi katanya musannif, dan mustahil lawannya iaitu sesuatu, ada sesuatu itu dengan ketiadaan kehendaknya. Benda tu jadi tapi Tuhan tak kehendak. Mustahil. Tidak ada suatu perkara yang berlaku dengan tidak dikehendaki oleh Allah. Mustahil. Itu bukan akidah kita ahli sunnah. Adapun Mu'tazilah Mu'tazilah lain.
Dia kata ada benda yang jadi luar daripada kehendak Allah. Wah, hebat. Maknanya ada benda berlaku luar daripada kehendak Allah. Tu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah. Apa saja yang berlaku baik buruk semuanya dengan kehendak Allah. Yang baik tadi ada hikmah, yang jahat pun ada hikmah. Seperti ni contoh, seperti ada ia sesuatu. Letaklah contoh ia tu. Seperti adanya makhluk tadi dengan tergagah. Tergagah ni mana? Tuhan terpaksa. Tuhan terpaksa bagi kita ni iman. Ya ke? Allah terpaksa pilih saya dan abang-abang semua ni, kakak-kakak ni, Allah terpaksa pilih kita ni jadi orang beriman. Betul ke tidak? Mustahil. Layak tak nak letak perkataan terpaksa pada Tuhan? Terpaksa ni lemah ke sempurna ke tidak? Terpaksa. Lemah. Dah boleh ada tak pada Allah? Mustahil. Sebab tu sifat terpaksa tu bukan sifat Tuhan. Terpaksa tu sifat makhluk, sifat kekurangan. Kita terpaksa kena semayang. Memang padan pun. Kita makhluk lemah, dipaksa oleh Allah. Kenapa pula kata paksa? Tu ada amaran, kau tak semayang kena humban dalam neraka. Paksalah tu. Sunat baru tak paksa. Lepas semayang duha ni, lepas semayang zuhur, berasa malah nak buat ba'diyah. Tak ada masalah. Allah tak paksa buat ba'diyah. Allah tak janji nak azab orang tak buat ba'diyah. Nampak tak? Tapi Allah janji nak azab orang yang tak solat zuhur. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Dah itu hukum Tuhan. Takkan kita nak cerita macam ni. Barang siapa yang tak semayang, barangkali dia akan masuk neraka. Seronok tak kita tak semayang? Seronok jadi betul lah Ustaz Azhar kata tu. Betul lah Ustaz Azhar kata tu. Orang tak semayang neraka. Janji Allah dah. Ada pun pada akal harus, kalau Allah tak nak azab dia, itu urusan Allah. Tapi hukum dia, janji dia, siapa buat maksiat neraka lah tempat dia. Jadi mana yang kita yang lebih menyelamatkan kita? Kita nak pakai pandangan yang mana? Pahaman yang mana? Yang pertama, siapa-siapa buat maksiat, umumlah maksiat ni, siapa-siapa yang buat maksiat pasti akan diazab oleh Allah. Itu satu. Siapa-siapa yang buat maksiat, barangkali dia akan diazab. Mana yang lebih menjaga kita? Yang nombor satu ke nombor dua? Baik, ambil nombor satu. Nampak tak? Yang nombor dua tu pun betul juga. Tapi adakah kita ni yakin yang kita ni terpilih dalam golongan nombor satu tadi? Buat dosa, buat maksiat, tapi Allah selamatkan daripada azab. Tanpa taubat, Allah selamatkan kita masuk syurga tanpa hisab. Adakah kita pasti? Memang benda tu mengazab itu adalah harus bagi Allah. Dalam tauhid kita belajar ilmu syariat, makna hukum syariat lain, hukum akal lain, hukum aradi lain. Hukum aradi apa maksud? Janji Allah. Kalau Allah janji azab, Allah pasti akan azab. Tapi pada akal, kalau Allah Ta'ala tak azab pun, akal boleh terima. Buat dosa, buat maksiat, Allah Ta'ala tak nak azab, akal boleh terima, kerana itu urusan Allah. Tapi tilik kepada janji, siapa buat dosa pasti diazab oleh Allah. Baik, ikut yang tu. Kalau kita ambil pahaman yang tadi tu, aku ni kalau tak semayang pun, dedah aurat pun, barangkali lah Allah akan azab. Jadi seronok tak kita nak buat maksiat? Seronok barangkali selamat. Tapi kalau aku buat maksiat garanti tak selamat, ni lagi menjaga kita. Nampak tak? Dia ada je jalan-jalan tu nak melonggarkan tu supaya jadi berseronok nak buat dosa. Jangan bermudah-mudah. Dua-dua tu betul. Allah harus mengazab, betul? Tapi tilik janji pasti diazab. Janji Allah tak mungkin janji. Sebab ada Allah janji nak bagi benda baik, Allah akan tunaikan. Allah janji nak azab pun Allah akan tunaikan. Mustahil, mungkir janji itu bukan sifat Tuhan. Kata ulama, kalau kata 10 orang yang tinggalkan semayang ni, boleh jadi paling tidak seorang pasti diazab oleh Allah. 10 orang tak semayang, seorang pasti akan diazab oleh Allah kerana Allah nak menunaikan boleh jadi yang 9 ni selamat. Agak-agak yang 9 tu kita ke orang lain? Belum tentu lagi. Baik kita berhati-hati. Kita tak tahu siapa yang dapat terpilih buat dosa, buat maksiat, Allah tak nak masukkan dia dalam neraka. Tak payahlah. Tak payah nak angan-angan lah.
Jadi sifat tergagah terpaksa itu bukan sifat Allah, ingat tu. Ada sesuatu sebab Tuhan terpaksa. Tuhan terpaksa jadikan kita ni orang Islam. Dah, Allah tak terpaksa pun. Allah Ta'ala Maha Kuasa nak lahirkan kita ni jadi orang Yahudi Nasrani boleh. Tapi kita ni mujur dapat belas kasih sayang Allah, rahmat Allah, dengan kehendaknya Allah pilih kita ni lahir di kalangan ibu bapa yang Muslim. Alhamdulillah. Supaya kita hargai, ya Allah, bertuahnya aku, kau selamatkan. Apa yang aku nak katakan seandainya kalau dulu kau lahirkan aku daripada ibu bapa yang kufur, macam mana keadaan aku sekarang? Tapi tiba-tiba tak berlaku macam tu, aku lahir di kalangan umat Muhammad, kemudian diberi iman. Bukan iman saja, kau bagi taufik pula boleh beribadat. Ya Allah, betapa beruntung bertuahnya lah aku, ya Allah. Supaya kita berasa mujur, supaya kita berasa syukur kerana Allah dah selamatkan kita daripada benda yang tak baik. Okey, kemudian ataupun berlaku sesuatu tu dengan sebab Tuhan lalai. Kenapa Palestin tak menang-menang? Dia kata sebab Tuhan lalai, takbir. Mustahil. Allah belum kehendak nak bagi kemenangan lagi. Bukan kata tak menang saudara kita tu sebab Tuhan lalai. Mustahil. Allah belum kehendak nak bagi menang. Adalah hikmahnya. Ribu-ribu orang syahid. Itu hikmah dia. Walaupun pada zahirnya nampak azab, nampak pedih, tapi Tuhan empunya diri betapa seronoknya sekarang ni. Duduk dalam nikmat Allah, duduk rohnya berterbangan, duduk dalam syurga no. Duk meratah apa saja yang burung hijau tu duk makan, duk minum dalam syurga tu. Syuhada tadi dapat merasakan kenikmatan. Walaupun memang pada zahirnya nampak azab, seksa mereka mati dalam keadaan begitu, tapi seperti mana yang Nabi cerita, macam mana orang-orang syahid tu, roh-roh mereka tu Allah letakkan dalam tembolok burung-burung yang hijau yang berterbangan dalam syurga. Apa yang burung tu nikmati, dia dapat nikmati kelazatan. Tu hikmah dia. Kalau Tuhan nak bagi menang, bila-bila masa boleh menang pun. Allah Ta'ala tak nak ciptakan makhluk yang nama Yahudi pun boleh. Tak adalah dah peluang ibadat. Boleh tak Allah nak jadikan semuanya Islam je atas dunia ni, tak ada seorang pun yang kafir? Boleh tak? Boleh dah, ada peluang ibadat, ada peluang mengaji, semua alim je, ada peluang mengaji. Nak mengaji apa alim semua? Allah lahirkan atas dunia ni semua nabi-nabi, ada nak ngaji, ada buka kuliah. Semua sihat, tak ada sakit, ada hospital tak agak-agak? Ada peluang nak jadi doktor? Tak adalah. Nampak tu, dengan kebijaksanaan Allah, Allah jadikan benda-benda tu nak membuka sebagai asbab, nak membuka ruang ibadat. Allah jadikan miskin supaya orang kaya ada peluang nak beribadat, sedekah, zakat dan sebagainya. Kalau semua kaya, semua kaya, ada orang nak terima. Ini ambil ni RM50, minta maaf, ni orang dalam poket tak habis nak makan. Contohlah, dah kalau semua kaya, semua dah. Tu hikmah. Memang kita tilik pada ilmu kita, kenapa Tuhan jadikan macam ni? Kenapa Jawabnya nak membuka ruang pahala, bukan nak menyusahkan kita, nak suruh kita ni buat ibadat sebanyak-banyaknya. Yang mana ibadat ni bukan saja sembahyang, puasa, menuntut ilmu, tolong orang susah, itu semua ibadat. Yang kita ingat, ibadat sembahyang, ibadat puasa, ibadat haji, sabar atas bala, ibadat, redha dengan qada Allah, ibadat, pahala lagi. Dah nama pun dunia tempat ibadat, Allah bukalah seluas-luasnya supaya kita ni kumpul sebanyak-banyaknya dan nanti jadi orang yang mewah di hari kiamat. Cukuplah sekadar itu, wallahu a'lam. Nanti sambunglah perenggan kedua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli qudri wa sawa dzakar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Astaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.